Dalam syarat saya tak bagi dah. Peraturan syarat. Peraturan syarat 36.8. Jadi dulu. Ini 36.8 saya baca. Peraturan 36.8. Saya detail kan. Saya sebut peraturan dulu. Bukan macam yang berhormat. Sebut peraturan syarat. Jangan cakap sabar. Ini. Macam apa ni? Nak gaduh ke? Apa ni? Buat secara sopan. Peraturan syarat. Peraturan syarat. Ini yang Subang ni. Nama saja peguam kita orang tak faham. Dengar saya baca. Ini yang menentak itu hal itu pasal apa? Saya to the point. Ini 38. Kelakuan atau sifat seni paduka baginda di Ketua Agung atau Raja Melayu dan sebagainya, atau hakim-hakim dan orang yang menjalankan keadilan mahkamah atau ahli-ahli majlis dan sebagainya tidak boleh disebutkan kecuali dengan dikeluarkan usul bersendiri bagi maksud-maksud itu. Tak boleh lah macam tu. Ini kuasa yang teragung mempersoalkan betul kita yang kalah, tapi jangan persoalkan kuasa yang di Ketua Agung. Ini dah mana peraturan untuk dapat dukungan. Padang Serai. Kepada speaker biar saya jawab dulu. Okey. Tanjung Karang mesti faham. Saya tak persoalkan conduct or character of the Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Saya baca apa yang tertulis dalam perlembagaan. Macam mana dia boleh invoke apa tu 36.8? Langsung tak relevan. Buang masa Tuan Timbalan Speaker. Subang tak apa. Subang Beras tak apa. Mana? Subang Beras duduk. Okey. Teruskan ucapan. Padang Serai. Tak apa, saya dah dulu teruskan ucapan. Terima kasih Tuan Timbalan Speaker. Dia para saya dah dulu teruskan ucapan. Teruskan ucapan. Terima kasih Tuan Timbalan Speaker. Kembali kepada isu tadi ya. Saya juga nak baca sedikit lagi daripada ucapan Tun Abdul Razak bin Hussein. Pada bahagian akhir ucapannya, beliau menyatakan, "Let me make it quite clear that it is no pleasure for the government to order the detention of any person." Ini kita sokong. Bagus, sentimen yang bagus. "Nor will these powers be abused." Itu adalah janji jelas yang diberi oleh Tun Abdul Razak Hussein, janji yang mereka tidak dapat menepati. Apakah moral daripada semua ini? Tahun 1960, mungkin apabila Tun Abdul Razak Hussein membaca ucapan ini, mungkin beliau percaya bahawa kuasa itu tidak akan disalahgunakan. Mungkin beliau percaya. Tetapi adalah sifat undang-undang seperti itu dan sifat pemerintah bahawa jika dibenarkan kuasa seperti itu, ia akan disalahgunakan. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely dengan izin Tuan Speaker. Itu jadi masalah. Penjelasan pada saya. Tanjung Karang ke Subang? Mana ada penjelasan? Saya tanya Tanjung Karang ke Subang. Bagi laluan ke Subang. Terima kasih pada Padang Serai. Tadi Tanjung Karang, saya rasa dia bangkitkan satu pandangan dia. Memang saya ini benda apa? Sri Paduka Baginda yang Tuan Agong. Apa kebebasan komiti inilah yang dalam undang-undang baru ini. Sebab itu yang disebab memang itu satu perubahan daripada akta ibu kuasa diberi kepada menteri. So sekarang perubahan dibuat, kuasa diletak dalam jawatan kuasa yang dipromosikan oleh seorang hakim dan dua orang lagi. Tapi pandangan Tanjung Karang ialah inilah bebas. Itu yang tadi Padang Serai cuba menjelaskan. Dan ini saya tak tahu Tanjung Karang sama ada peguam, saya tak tahulah. Tapi saya anggap kita bincang perlembagaan, kita kena baca lah, faham atau itu ya. Apa yang maksud, apa yang disebut, mana-mana pelantikan dalam mana-mana undang-undang yang dikatakan dibuat atas nama yang di Pertuan Agong, jelasnya adalah buat atas nasihat, is made on advice dengan izin. Perkara 40 perlembagaan bermaksud tuanku tidak buat keputusan sendiri.
kabinet buat, jemaah menteri buat, atau menteri sendiri buat, itu jelas ya. Saya minta penjelasan, kena baca, kalau tak faham itu kena dapat, nanti dulu kena dapat Subang, isu ni dah selesai, sudah selesai. Dah selesai, jangan panjang-panjang kan. Dia ada Subang pun tahan bahawa tafsiran kadang-kadang berbeza. Kita di mahkamah pun berbeza, fakta dan sebagainya. Jadi tak perlu kita memberikan penjelasan untuk menjelaskan hati bahkan kita yang lain. Jadi biarlah ni Subang duduk Subang. Subang dimasakan duduk Padang Serai, jangan berpanjang-panjangkan lagi. Sila teruskan ucapan. Terima kasih Tuan Timbalan Speaker. Jadi saya nak teruskan kepada satu lagi isu yang penting. Timbul daripada apa lagi? Ya, saya nak tanya. Tadi saya nak bangun sebagai isu lain ya, bukan isu sama. Ya, saya tanya. Isu lain. Ya, isu lain. Tadi saya dengar banyak kali yang berhormat Padang Serai mengatakan bahawa salah guna kuasa. Boleh tak spesifik? Siapakah yang akan salah gunakan kuasa apabila akta ini kita luluskan nanti? Itu yang pertama. Tapi saya masih lagi yang berhormat Tuan Speaker, walaupun tafsiran saya berbeza, perlembagaan, saya pun ada perlembagaan juga. Bagaimana tak ijab boleh lah mempersoalkan kuasa yang ada di dalam perlembagaan. Kalau macam itu, apa juga Suruhanjaya atau apa juga yang dilantik oleh Agung atau nasihat atas atau nasihat menteri, bagaimana sentiasa akan dipertikaikan. Masa bila kita menghormati perlembagaan. Jadi apa yang ada dalam perlembagaan kita kena hormatlah. Janganlah kita terlampau prejudis ataupun kita rasa secara yang negatif. Ini tak boleh. Kita tak boleh buat ni. Kalau kita biarkan Tuan Speaker, apa juga yang kita buat, semuanya kata dia ada kepentingan politik. Jadi itu dia yang saya salah guna kuasa ni. Tapi to be spesifik supaya dapat dirakam dalam handshake. Siapa yang akan salah guna kuasa ni? Polis ke, menteri ke, hakim ke, siapa? Tolong lebih spesifik, jangan tanpa terberat. Ini saya minta Padang Serai, saya dah buat ruling tadi. Jadi saya tidak beranggap bahawa Padang Serai ini mempertikaikan kuasa agung, tapi dia menyebut bahawa atas nasihat menteri di bawah perlembagaan itu jelas. Dan Tanjung Karang pun bersetuju bahawa atas nasihat Ketua Menteri. Jadi tidak ada pertikaian mengatakan kita mempertikaikan kuasa agung dan tidak menghormati agung. Dan saya nak baru tak perlu kita panjangkan. Dan Padang Serai pun boleh ke daripada yang lain. Ini lain isu minta penjelasan Padang Serai. Terima kasih Tuan Speaker. Ini isu lain. Tadi Tanjung Karang dia rangkitkan tentang siapa akan abuse power. Saya yang mungkin banyak baru Tanjung Karang dia panggil Padang Serai, biarlah Padang Serai yang jawab. Ya, jadi ini tak perlu bantu kawan yang ini, kawan kita di Padang Serai ni ada nak dengar. Minta penjelasan Padang Serai tentang satu isu perspektif yang penting tentang isu PCA ni adalah tentang isu martabat negara kita di seluruh dunia. Sebab pada tahun 2011, saya nak quote ini daripada satu international World Justice Project Rule of Law Index 2011 dan dilaporkan oleh The Star. Ini akhbar bahasa nasional ni. Dia kata Malaysia came in second to last globally on human rights record. Maksudnya, kenapa dia quote di sini? Sebab dia tonjolkan beberapa isu tentang human rights abuse melalui undang-undang. Dan kalau kita tengok human rights daripada Human Rights Watch, tiap-tiap tahun dia membangkitkan isu Malaysia kerana ada Prevention Act, detention without trial, ada tahanan tanpa bicara. Ini menyebabkan Malaysia begitu teruk di seluruh dunia. Second to last. Kita sudah daripada 66 negara. Bacalah, dengar dulu. Daripada 66 negara
pada tahun 2011 buat survey. Malaysia kedua paling rendah. Mungkin yang last kali itu Zimbabwe lah. Okey. Jadi kita menghadapi satu masalah 2000 dan kita terima kasih 2012 kita terima kasih kepada Perdana Menteri kerana kata mengumumkan bahawa akan mansuhkan ISA, mansuhkan EO. Dan di sini Human Rights Watch dia kata Prime Minister, dengan saya quote, Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak announced the government intention to repeal ISA, revoke 3 emergency proclamation. Dan Human Rights Watch sudah acknowledge dan kita mungkin naik. Tapi sekarang tahun 2013 kalau kita bawa balik ini PCA, apa masalah? Kita akan drop teruk kerana kita satu move satu forward, 2 step back. Jadi kita akan bayang baru saya beberapa kali saya tegur bahawa pencerahan jangan panjang-panjang. Kita bermasuk untuk kita bincang, minta penjelasan kepada apa yang telah dibincang atau dibahaskan oleh Padang Serah. Jangan jawab yang ringkas padat. Kalau masih lagi berpanjang-panjang celahan, saya tidak akan dengarkan lagi celahan. Ya. Sila. Ya, Padang Serah, saya nak tanya sedikit. Saya nak tanya sedikit saja mengenai penjelasan tentang peranan semak dan imbang ataupun check and balance. Di dalam, khususnya di dalam section 7B ni, iaitu Prevention of Crime Board. Apakah ada elemen semak dan imbang di dalam penubuhan majlis ini atau lembaga ini? Apakah ianya boleh mengganti peranan semak dan imbang di dalam sistem kehakiman? Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada semua yang berhormat yang memberi klarifikasi, meminta klarifikasi tadi. Saya bermula dengan apa yang disebutkan oleh Bayan Baru. Inilah antara sebab mengapa kita minta supaya jangan diteruskan lagi dengan undang-undang yang membenarkan tahanan tanpa bicara, kerana akhirnya ia pasti merosakkan imej negara kita di mata dunia antarabangsa. Walau bagaimanapun kita di sini cuba bertuan bahawa kena tangan 351 Muhammad ni dia tak faham peraturan solat, dia berhujah, dia berpusat-putar macam kipas ketua sampai dia menghadap ini ketua. Ini dia menghadap ke kiri ke kanan, seharusnya dia tegak menghadap ke ketua. Jadi peraturan solat baca kena bertangan. Saya pun dah tegur tadi dan kena bertangan pun dah register sudah 4 malam. Terima kasih. Sudah. Itu adalah satu poin yang remeh yang ditimbulkan, tapi tak apa. Seperti saya katakan, dia menggunakan peraturan mesyuarat. Ni Padang Serah, ya kita bertanya, saya faham Padang Serah tahu balik lah, itu tak boleh lah. Peraturan mesyuarat 351 mesti berucap mengarahkan kepada speaker. Bukan peraturan mesyuarat turun ni. Kita balik. Balik kepada isu yang ditimbulkan oleh Bayan Baru adalah bahawa isu imej negara kita di antara bangsa. Kita dah berkali-kali menyatakan bahawa jika perkara seperti ini tahanan tanpa bicara dibenarkan, dengan pasti menggugat imej. Dan tadi disebut Singapura sebagai seolah-olah satu contoh yang baik. Saya tidak mahu menyatakan apa-apa mengenai negara jiran semasa perbahasan di Dewan, tetapi kita perlu ingat bahawa Singapura dikritik dengan hebat oleh media antarabangsa, oleh negara-negara barat dan negara-negara lain. Dan walaupun mereka berada di tahap Global Peace Initiative dan sebagainya, tetapi memang imej mereka telah terjejas bertahun-tahun disebabkan oleh tahanan tanpa bicara. Mengenai isu yang ditimbulkan. Kuliah mana baru nak bagi? Sila. Padang Serah, saya cuma nak minta pendapat Padang Serah. Saya rasa daripada awal perbincangan kita, awal parlimen,
Masalah yang paling besar di depan kita ini ialah masalah crime rate. Kita semua bercakap betapa pentingnya untuk kita mengekalkan keamanan negara. Jadi antara kita nak dapatkan satu laporan baik daripada agensi-agensi yang konon-kononnya kita perlukan untuk meletakkan Malaysia di tahap yang paling tinggi, ataupun kita nak mengekalkan keamanan negara kita ini supaya seperti Singapura juga, walaupun dia dihina, diletakkan di tempat yang paling tercorot dalam certain sektor, tapi dia maju. Jadi antara perbezaan ini Padang Serai, di mana Padang Serai itu perlu diimbangkan supaya insya-Allah 2020 ini kita menjadi negara maju, dan keamanan ini merupakan perkara yang paling penting untuk apa saja tindakan kita di depan. Terima kasih Abang Suhail. Ya, fokus ni. Terima kasih. Betul. Terima kasih Abang Suhail. Saya pun tak bercakap apa lagi ni. Saya pun bersetuju dengan Padang Suhail mengatakan, dan juga dengan Bayan Baru yang mengatakan bahawa kalau kita dulu ini dia akan menjejaskan imej negara. Tindakan yang dibuat oleh pihak kerajaan iaitu menghapuskan ISA dan undang-undang tanpa bicara sebelum pilihan raya dan sebagainya, satu usaha untuk memenangi hati rakyat dan juga memenangi masyarakat antarabangsa. Lepas itu bila dibawa balik hal yang berkaitan dengan mentauhidkan, maksud tidak faham bahawa Barisan Nasional cukup hebat menipu satu Malaysia, satu dunia. Saya tak setuju dengan Muhammad. Kerana ini kehebatan sebagai sebuah kuasa baru Asia. Baru fokusnya. Baru menantu dengan menteri tadi. Gantang menteri ya. Tuan Timbalan Speaker, tadi ditanya siapakah akan salah guna kuasa? Jawapannya mudah saja. Berapa ratus orang telah ditindas di bawah tahanan tanpa bicara? Beratus. Kalau saya nak ambil contoh yang terbaik sekali, Sungai Siput ada dalam Dewan. Sungai Siput baru 2 tahun yang lalu ditangkap di bawah EO, bukan ISA, tetapi mereka menggunakan EO kerana pada masa itu bantahan keras terhadap penggunaan ISA. Dan Sungai Siput, seorang ahli Dewan Rakyat ditangkap, disimpan, tidak ada apa-apa tuduhan yang dibawa sehingga hari ini. Pihak kerajaan tidak mempunyai jawapan mengapa Sungai Siput ditahan tanpa bicara beberapa bulan. Tidak ada jawapan. Tanya mengenai salah guna kuasa, itu dia satu contoh yang begitu jelas mengenai salah guna kuasa tahanan tanpa bicara. Argulah dengan cara apapun, bagaimana kita boleh justifikasi tahanan tanpa bicara. Tuan Yang Dipertua, saya nak teruskan lagi. Saya lihat masalah dia dengan pemimpin kerajaan dan ahli-ahli daripada Parti Barisan Nasional adalah ini. Seolah-olah isu hak asasi, fundamental liberties dengan izin, isu hak asasi, hak rakyat itu seolah-olah sesuatu yang remeh dan tidak penting. Cara hujahan, poin-poin yang ditimbulkan adalah satu, itu isu hak asasi. Malah menteri pun semasa ucapannya menyatakan bahawa ketenteraman awam tidak sepatutnya diperjudikan semata-mata disebabkan penolakan terhadap peruntukan penahanan pencegahan tanpa bicara yang dilihat sebagai melanggar hak asasi manusia. Tetapi Tuan Timbalan Speaker, hak asasi manusia dan hak rakyat negara ini bukan sesuatu yang boleh diperkecilkan. Ia adalah sesuatu yang amat penting dan ia perlu diingati sebelum mana-mana undang-undang digubalkan atau dibawa kepada Dewan Rakyat ini. Dan hak asasi ini bukan sesuatu import daripada barat. Bukan. Ia terdapat di dalam perlembagaan persekutuan kita. Mula-mula perlembagaan persekutuan daripada fasal 5 sampai sehingga fasal 10 adalah fundamental liberties. Ini bukan Declaration of Independence of the United States of America, bukan. Ini bukan Bill of Rights United Kingdom. Ini bukan the Declaration of the Rights of Man Perancis. Ini adalah perlembagaan persekutuan negara kita sendiri. Tetapi malangnya hak-hak di bawah fasal 5 hingga 10
sentiasa ataupun selalu dinafikan dengan menggunakan undang-undang seperti ini dan akta-akta yang menindas. Itu yang menjadi masalah Tuan Timbalan Speaker. Dan saya harap ada satu pendekatan baru oleh kawan kita daripada pihak Barisan Nasional. Ini adalah sesuatu yang penting. Selalu menyatakan bahawa ia adalah seolah-olah satu perkara daripada ciptaan barat, tetapi sebenarnya untuk 1000 tahun yang dahulu, 1000 tahun yang dahulu, masa Eropah masih dalam zaman kegelapan. Masa itu adalah zaman kegemilangan beberapa negara Islam yang berpusat di Kairo, di Istanbul, di Baghdad, di Iran, di India, di Spanyol pun. Dan masa kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam itu, masa itu pun mereka telah pun sebut mengenai hak untuk bersuara. Saya bagi satu contoh, Khalifah Abdul Al-Rahman ketiga daripada Cordoba, kurun ke-10 telah sebut mengenai hak bersuara. Jadi makna apa? Makna hak asasi itu bukan sahaja hak orang barat, ia adalah legasi kita, ia adalah tamadun timur juga. Dan ini sesuatu yang perlu difahami oleh rakan kita daripada belah sana. Manusia. Kita cakap pasal hak asasi manusia, tetapi di mana hak asasi orang yang kena rompak, orang yang kena bunuh? Di mana hak asasi keluarga mereka? Kita bercakap hak asasi kerana kita ditahan, tapi bagaimana keluarga orang yang kena bunuh, keluarga orang yang dirompak, orang bangsa ni semua? Cuba fikirkan ini semua. Orang yang terbunuh. Tuan Timbalan Speaker, dari awal kita menyatakan bahawa kita komited untuk memastikan negara aman dan jenayah dicegah cara yang betul dengan menggunakan teknik polis yang betul, dengan menggunakan undang-undang yang sedia ada. Yang kita bantah adalah menggunakan undang-undang yang tidak akan membawa manfaat dan tidak sebenarnya mencegah jenayah. Undang-undang tahanan tanpa bicara dah ada dah lama dah. Ia tidak membawa kepada pengurangan ataupun penyelesaian masalah jenayah. Jadi Tuan Yang Bertuan, saya nak sebut sedikit mengenai rang undang-undang ini. Pada permulaan rang undang-undang, iaitu pasal 3. Pasal 3 rang undang-undang iaitu recital di bawah artikel 149 yang menyatakan whereas action has been taken and further action is threatened by a substantial body of persons. Tuan Yang Timbalan Speaker, siapakah substantial body of persons ini? Siapa dia substantial body of persons ini? Beberapa geng di negara? Apakah pasal 149 Perlembagaan Persekutuan boleh diguna seperti ini apabila kita tahu memang tidak benar pada masa ini ada satu substantial body of persons yang sedang mengancam negara ini, tetapi masih kerajaan membawa ataupun meletakkan recital ini walaupun tahu perkara ini tidak benar. Ini adalah satu fiction. Apa yang dinyatakan di sini adalah satu fiction. Dan apabila peruntukan perlembagaan pasal 149 digunakan dengan cara begitu, ia secara automatik menyebabkan pasal ini dan rang undang-undang ini menjadi unconstitutional, iaitu melanggar perlembagaan. Adakah kita di Dewan ini akan dengan mengetahuinya meluluskan satu rang undang-undang yang pastinya tidak mengikuti lunas-lunas Perlembagaan Persekutuan? Adakah kita akan melakukan perkara itu bila jelas perkara ini adalah untuk kes seperti pemberontakan komunis dalam tahun 1940-an, di mana ada satu organized body, army dan sebagainya yang sedang mengancam negara ini, bukan gangster, jenayah biasa nak gunakan artikel 149. Dan selepas itu, Tuan Timbalan Speaker, kita lihat ini penting, pasal 19 section 15A yang telah disebut oleh Bukit Globo dan juga oleh Sepang tadi. Tapi yang penting di sini apa? Apakah kita di tahun 2013 masih membawa undang-undang ke Dewan Rakyat ini yang menyebabkan ouster
ouster kuasa mahkamah. Apakah kita masih melakukan perkara ni? Dan apakah ini? Apabila peruntukan dibawa yang menyatakan bahawa hanya isu prosedur boleh diambil kira oleh mahkamah, bermaknanya kita menggunakan apa yang dinyatakan sebagai subjective approach. Maknanya kalau menteri kata benda tu apple sahaja. Kalau orange ke apakah tak kira. Maknanya kita tak boleh soal apakah asas keputusan yang dibuat oleh menteri di sini board ataupun lembaga, ya, tak boleh soal. Dan apakah subjective approach ini? Adakah ia digunakan lagi di dunia? Tidak. Kita ambil subjective approach ini daripada United Kingdom. Kes Karam Singh dalam tahun 1969 adalah locus classicus. Memang dalam kes Karam Singh, subjective approach ini digunakan. Oleh itu kita tak boleh soal kuasa menteri untuk tangkap kecuali dalam isu prosedur. Tetapi kes Karam Singh itu adalah berlandaskan kes Liversidge and Anderson tahun 1942 daripada United Kingdom, masa Perang Dunia Kedua. Sejak itu di England tidak lagi mengikuti subjective approach tetapi objective approach. Apa tu objective approach? Maknanya hakim atau mahkamah mesti menilai fakta yang diberi untuk melihat adakah ia mempunyai asas atau tidak dan membuat keputusan atasnya. Itu adalah approach-nya. Dan dah lama di sistem perundangan United Kingdom. Dari mana kita ambil ni? Kita ambil sistem ini daripada sistem perundangan United Kingdom. Telah dijettison ex parte Westminster 1980. Itulah kes yang telah membuang kepada tong sampah sejarah sistem ataupun subjective approach ini. Jadi soalnya Tuan Yang di-Pertua, mengapa kita masih mengikuti apa yang diikuti oleh sistem Britain tahun 1942? Mengapa kita tidak bergerak ke hadapan? Dan kalaupun hendak peruntukan seperti ini, benarkanlah mahkamah untuk menilaikan keseluruhan keterangan termasuk asas bagi mana-mana tangkapan, takkan prosedur sahaja. Itu masalah yang besar. Dan ini merupakan satu retrograde. Tuan Tuan Timbalan Speaker, sebelum ini pun apabila mahkamah memang ada hakim yang tidak suka approach ini, kerana mereka melihat bahawa perkara ini membawa kepada ketidakadilan. Dan apabila mahkamah mula sedikit-sedikit menyoal asas penangkapan dalam tahun 1980-an, terus menerus Kerajaan Barisan Nasional membawa pindaan kepada ISA, pindaan 1989. Sama masa seperti Singapura juga membawanya, di mana kuasa untuk menyoal asas tangkapan telah dimansuhkan, iaitu hanya isu prosedur boleh disoal. Pindaan tahun 1989 ISA. Jadi hakim-hakim pun tahu dan sedar bahawa prosedur ini adalah tidak adil dan tidak betul. Dan sekali lagi kita membawa prosedur seperti ini, dan ini adalah satu presiden yang amat buruk dan perlu ditorak sepenuhnya. Di klausa 23 inilah dia perintah tahanan tanpa bicara di bawah section 19A yang baru, iaitu tahanan tanpa bicara bagi 2 tahun and may renew any such detention order for a further period not extending to 2 years at a time if he is satisfied that such detention. If he is satisfied, bermakna apabila apa yang board putuskan, itu saja yang kita terpaksa terima, kecuali ada kesilapan prosedur. Mengapa perlu peruntukan seperti ini? Mengapa kerajaan tidak mempercayai kebolehan hakim untuk menilai tangkapan seperti ini, asas tangkapan? Mengapa mengambil kuasa daripada pihak kehakiman? Dan ini ada satu trend, Tuan Timbalan Speaker, kerana dahulu pun apabila pihak Kerajaan Barisan Nasional di bawah Tun Dr. Mahathir pada masa itu membawa pindaan kepada perlembagaan untuk mengambil kuasa kehakiman, the judicial power of the federation, daripada badan kehakiman dan meletakkannya kepada kuasa kerajaan. Ini adalah satu
satu pindaan yang memberi kesan yang amat buruk ke atas negara dan ke atas kebebasan dan hak rakyat. Dan sekali lagi perkara yang sama berlaku. Apa kesan pindaan seperti ini adalah ia juga memberi kesan kepada badan kehakiman. Dia mengambil kuasa daripada badan kehakiman dan ia sekali lagi melemahkan badan kehakiman. Pindaan-pindaan seperti ini melemahkan badan kehakiman dan sepatutnya tidak dilakukan. Dan itulah sebabnya bila kita sampai kepada isu tahanan tanpa bicara di bawah 19A, kita lihat bahawa semua kuasa untuk menyoal, untuk challenge penahanan ini telah diambil daripada kita. Lagi teruk, kalau kita tengok pasal 25, disclosure of information, di mana board ataupun ahli board ataupun inquiry officer mempunyai kuasa untuk tidak mengemukakan ataupun mendedahkan dokumen-dokumen. Ya. Saya ingat Padang Serah Yang Mohd Padang Serah berminat juga untuk berucap di peringkat jawatankuasa mengenai pasal-pasal. Ya. Jadi tak perlu kita panjangkan. Saya tak masuk mengenai detail. Hanya prinsipalnya isu tahanan tanpa bicara di bawah 19A yang baru yang dibaca bersama dengan 21A menyebabkan apa keadaan orang yang ditangkap di bawah rang undang-undang ini. Beliau tidak mendapat apa-apa maklumat. Semuanya adalah rahsia. Dan apabila pergi kepada board mempunyai kuasa mutlak untuk menahannya untuk 2 tahun dan selepas tu 2 tahun lagi dan seterusnya. Dan hanya kalau dia nak soal isu prosedur, itu sahaja. Jadi apakah keadaan seorang yang katalah yang tidak bersalah yang ditangkap? Apakah kita menyatakan bahawa semua orang yang ditangkap oleh polis adalah tidak bersalah? Jika itu benar, memang tidak ada acquittal lagi daripada mahkamah kita. Hari-hari ada acquittal. Mengapa ada acquittal? Kerana bukan semua orang yang ditangkap oleh polis adalah bersalah. Ini saya rasa rakan-rakan kita mungkin yang berhormat Menteri Dalam Negeri pun akan bersetuju. Bukan semua yang ditangkap adalah bersalah. So, kalau begitu, bukankah benar ada orang yang tak bersalah akan dibawa ke hadapan board ini? Board ini dengan kuasa mutlaknya akan menghantar mereka ditahan 2 tahun. Kalau minta information juga dihalang di bawah pasal 25, apa akan berlaku? Tuan Timbalan Speaker, ini adalah seperti di dalam buku novel sastra yang masyhur oleh Franz Kafka, The Trial, dari mana kita dapat perkataan Kafkaesque, iaitu Joseph K. di dalam cerita itu tidak tahu apa tuduhan terhadap beliau, tidak tahu, semuanya dijalankan secara rahsia dan akhirnya beliau diberi hukuman mati tanpa mengetahui apakah kesalahan yang dilakukan. Dan kalau peruntukan seperti ini dibenarkan, kita akan mencipta satu keadaan yang boleh dinyatakan dalam perkataan Kafkaesque seperti yang saya nyatakan, seperti yang saya terangkan sebelum ini. Jadi Tuan Yang Dipertua, ini adalah tentang detention order. Adakah Badan Serah bersetuju dengan saya? Undang-undang ini ada berkaitan sikit dengan ISA, di mana dalam ISA juga dia melibatkan detention order yang pasal itu disign oleh Menteri. Dan saya ambil contoh dalam kes yang melibatkan Bukit Geluga, di mana apabila beliau ditahan di bawah ISA, dalam detention order itu dinyatakan bahawa dalam satu tuduhan dalam detention order mengatakan pada sekian-sekian bulan dia sedang berucap membuat kenyataan yang boleh menjejaskan ketentraman awam. Sedangkan pada tarikh yang disebut dalam detention order itu, dia sedang berada dalam mahkamah. Itu yang menyebabkan mahkamah mengissued izin habeas corpus. Tapi lepas tu dipindah, tak boleh lagi judicial review. Jadi setuju dengan saya bahawa keadaan ini mungkin juga akan berlaku dalam undang-undang ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya nak cerita, ada seorang hakim Amerika, dalam satu judgement dia mengatakan, dia kata hatta dia kata Nabi Adam dikeluarkan, ni hakim Amerika ni,
Dia kata hatta Nabi Adam ni keluar dari syurga pun dia tahu sebab, iaitu makan buah khuldi. Maksudnya dia tahu sebab. Ini kalau ditahan tanpa diberitahu sebab, macam manakah dia nak membela diri? Setuju tak dengan saya? Terima kasih. Terima kasih Sepang. Sebenarnya Tuan Timbalan Speaker, kepada peguam yang pernah membawa kes habeas corpus dalam kes ISA, apabila kita melihat alasan penahanan tu memang mengejutkan. Tak ada apa. Abu menyatakan nampak anda di satu kawasan. Siapa Abu, siapa awang tu, siapa Mulyandi yang menyatakan, yang memberi keterangan tu, kita tak tahu. Kita tak diberi akses. Nama penuh pun tak ada dalam alasan penahanan yang diberi bagi kes-kes ISA dan juga kes-kes UO yang pernah kita buat. Dan di bawah undang-undang yang sama ni, keadaan yang sama akan berlaku. Tuduhan-tuduhan yang kabur, alasan-alasan yang begitu kabur, dan menjadi lebih teruk apabila dibaca bersama dengan seperti yang saya kata tadi, Section 21A yang baru, yang merupakan satu section yang telah dimasukkan sedikit sahaja di sana tetapi mempunyai impact yang begitu besar ke atas perbahasan rang undang-undang ini. Jadi Tuan Timbalan Speaker, saya hendak membulung dengan menyatakan bahawa sebelum ini pun seperti saya katakan, janji yang sama diberi. Hari ini isu ni bukan mengenai mencegah jenayah. Kita semua di Pakatan Rakyat committed supaya tindakan yang cekap dan efisien diambil untuk menjaga keamanan negara dan juga kebaikan semua rakyat supaya dapat meneruskan kerja-kerja mereka harian tanpa diganggu oleh mana-mana elemen jenayah. Itu adalah jelas, no compromise mengenai isu itu. Tetapi dua soal yang timbul, adakah rang undang-undang ini akan membawa keamanan dan mencegah jenayah? Jawapan daripada saya, tidak. Dan seterusnya, adakah rang undang-undang ini akan membahayakan hak asasi dan kebebasan semua rakyat negara ini? Jawapannya, ya. Oleh itu, saya minta supaya kerajaan menarik balik rang undang-undang ini pada kadar segera. Terima kasih. Saya jemput Balin.